A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam sesi 5 minit je. InsyaAllah saya Muhammad Irfan bin Bahrin. Hari ini kita akan berkongsi tentang bagaimana nikmat Allah SWT menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah SAW pernah menyebut dalam satu hadis, kullu ummati mu'afa illa mujahirin. Semua umat aku ni, umat Rasulullah SAW, semuanya berpeluang besar diampunkan oleh Allah SWT kecuali al-mujahirin, iaitu orang yang terang-terangan melakukan dosa ataupun dia buat secara rahsia, disebut dalam hadis lain. Kemudian dia beritahu kepada orang lain dosa yang dibuat secara rahsia itu, hingga semua orang tahu dia melakukan dosa itu. Itu nikmat Allah SWT. Bila Allah tutup aib tu, Allah mahu ampunkan. Dalam satu hadis lain yang Rasulullah SAW menceritakan tentang suasana di hari kiamat apabila Allah SWT ingin menghisap seorang Muslim, seorang mukmin. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim ini disebut, innallaha yudniyal mu'min. Sesungguhnya Allah SWT ni akan menghampiri seorang mukmin tu, fayadau alaihi kanafah wa yasturuhu. Jadi Allah SWT akan bersama dengan mukmin tu, dia dan Allah saja. Maknanya bukan diperhatikan oleh orang lain ke atau dipamerkan kepada semua orang. Dan bagaimana Allah SWT menghisapnya? Fayaqul, Allah SWT berfirman kepadanya, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Kamu tahu tak, kamu mengaku tak kamu melakukan dosa ini di dunia dahulu, dan kemudian kamu mengaku tak kamu melakukan dosa sekian-sekian di dunia ini dahulu. Jadi hamba itu di hadapan Allah SWT takkanlah dia mahu berbohong, dan Allah SWT mengetahui setiap yang dia buat, disorokkan sekalipun. Jadi hamba tadi berkata, na'am ay Rabb. Dia kata, ya Allah. Jadi Rasulullah SAW cerita, hatta idza qarrarahu bidhunubih wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Dan dia pun melihat seolah-olah habislah aku, sebab Allah dah tahu dah semua dosa yang aku lakukan. Jadi apa Allah SWT ucapkan kepadanya? Allah SWT menyebut, satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Allah SWT kata, aku dah tutup aib kamu masa di dunia dahulu, maka aku mengampunkan dosa itu bagi kamu pada hari ini. Fayu'tiya kitabu hasanatih. Maka dia pun diberikan kitab catatan amal baik dia. Maka diberi kitab catatan amal baik, maknanya dia adalah ahli syurga. Jadi itu adalah satu janji ataupun satu khabar gembira yang Allah SWT berikan melalui Rasulullah SAW, betapa Allah SWT mengetahui kita ni manusia yang sangat lemah. Okay? Kita manusia yang sangat lemah, yang akan tewas dengan dosa kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kita akhirnya melakukan dosa juga. Tapi Allah SWT ajar, kalau buat dosa tu janganlah terang-terangan. Seboleh mungkin jangan terang-terangan. Jangan orang tahu, jangan orang nampak, kerana itu akan memberi peluang untuk Allah SWT mengampunkan dosa itu. Dan keduanya, bila kita menyorokkannya, dosa itu tidak akan tersebar. Mungkin orang lain nampak, oh dia buat dosa itu, aku ingin buat juga. Jadi akhirnya maksiat itu akan mati dengan diri dia. Mungkin dia tak sempat bertaubat, tetapi bila dia meninggal dunia, maksiat tu habis. Tidak ada saham orang lain yang mengikut dia, yang akan mengirim dosa kepada dia dalam kubur nanti. Jadi itu adalah satu perkara yang satu kejahatan besar yang sudah terhalang kerana dia menyimpan, menyorok aib dia dan mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, saya tidak memaksudkan dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Dosa yang berkaitan dengan hak manusia lain. Contohnya dia mencuri, dia ambil rasuah dan sebagainya, memanglah dibuat sorok-sorok. Tetapi itu menceroboh hak manusia, jadi bukan Allah yang ampunkan dia, manusia yang kena ampunkan dia. Jadi dosa tu akan diangkut sampai ke hari kiamat kelak, melainkan dia memulangkan haknya dan bertaubat. Dan akhir sekali, walaupun Allah Taala akan mengampunkan dosa itu di akhirat, tidak bermakna kita akan selamat daripada balasan di dunia. Jadi kalau kita buat sorok-sorok pun, balasan di dunia tetap mungkin akan datang, kerana Allah ingin membersihkan kita pada dosa kita. Jadi untuk mengimbangi, kalau kita ada terbuat dosa dalam rahsia tu, maka perbanyakkanlah amal soleh dalam kerahsiaan. Amal soleh yang kita rahsiakan, supaya dia dapat melawan dosa-dosa yang mungkin kita ada terbuat dalam keadaan berahsia dan sebagainya. Jadi moga-moga itu menjadi kafarah kepada segala dosa kita, dan kita berusaha mendapatkan rahmat Allah SWT dengan apa jua cara, dengan menjauhi dosa, meninggalkan dosa sebanyak mungkin, menyoroknya jika kita terbuat, memulangkan jika ia berkaitan dengan hak manusia. Jadi kita ambil pengajaran bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama